Assalamualaikum, saya Muhammad Syami bin Muhammad Nazili. Kami dari Kumpulan 2. Kumpulan 2 mempunyai 17 orang ahli dan tajuk kumpulan kami ialah Institusi Warga Emas, iaitu Rumah Seri Kenangan. Selamat sejahtera, nama saya Kavisha Suyugi Baskar dengan nombor metrik S58272. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, warga ditakrifkan ahli atau anggota dan warga emas didefinisikan orang yang sudah tua dalam Kamus Pelajar edisi kedua. Menurut Jabatan Kebajikan Malaysia, warga emas ditakrifkan mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Takrifan ini berpandukan kepada takrifan yang dibuat di World Assembly on Aging 1982 di Vienna. Dalam bahasa Inggeris, warga emas dipanggil senior citizen. Objektif tertubuhnya Rumah Seri Kenangan. Antara objektif tertubuhnya Rumah Seri Kenangan ialah memberi perlindungan dan mengekalkan kesihatan yang optimum kepada penghuni-penghuni di Rumah Seri Kenangan. Seterusnya, mereka juga menjamin kesejahteraan dan kualiti hidup yang lebih baik kepada penghuni-penghuni di Rumah Seri Kenangan. Selain itu, Rumah Seri Kenangan juga menggalakkan keprihatinan, kerjasama, pergaulan dan perhubungan yang mesra serta mewujudkan keluarga yang penyayang dalam kalangan penghuni Rumah Seri Kenangan untuk mewujudkan suasana harmoni. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan sambung kepada Akta, Dasar atau Plan dan Kaedah yang berkaitan dengan warga emas. Kerajaan Malaysia telah mengisytiharkan 1 Oktober setiap tahun bermula 1992 sebagai Hari Warga Emas Kebangsaan. Akta yang berkaitan dengan warga emas yang pertama adalah Akta Orang-Orang Papa 1977 iaitu Akta 183. Yang kedua, Akta Pusatjagaan 1993 iaitu Akta 506. Dan dasar atau plan yang berkaitan dengan warga emas adalah Dasar Warga Emas. Yang kedua, Plan Tindakan Dasar Warga Emas Negara. Dan akhir sekali adalah kaedah yang berkaitan dengan warga emas. Yang pertama adalah Kaedah-Kaedah Pengurusan Rumah Orang-Orang Tua 1983. Yang kedua, Kaedah-Kaedah Rumah Kebajikan Orang-Orang Papa 1981. Dan akhir sekali, Kaedah-Kaedah Rumah-Rumah Pesakit Melarat 1978. Antara perkhidmatan yang disediakan di Rumah Seri Kenangan adalah perkhidmatan jagaan dan bimbingan, iaitu dengan menyediakan kediaman khusus serta dilengkapi dengan kemudahan dan peralatan asas. Perkhidmatan seterusnya adalah bimbingan dan kaunseling yang disediakan supaya warga emas tidak merasa kesunyian apabila berada di Rumah Seri Kenangan. Perkhidmatan seterusnya adalah aktiviti rekreasi, iaitu seperti melakukan aktiviti beriadah di waktu petang, melakukan aktiviti seni seperti melukis. Rawatan perubatan juga diberikan di RSK. Ini sangat penting kerana warga emas menghadapi berbagai masalah kesihatan seperti inkontinens, amnesia dan berisiko untuk jatuh. Selain itu, perkhidmatan terapi cara kerja juga diberikan. Terapi ini melibatkan latihan semula otak mangsa, stroke untuk menyesuaikan diri kepada kekurangan yang dialami. Ini membantu mereka melakukan aktiviti harian seperti mandi, makan dan lain-lain. Akhir sekali, perkhidmatan yang diberikan ialah memberikan fisioterapi kepada warga emas. Seterusnya, saya akan sambung kepada lokasi RSK yang berada di Malaysia. Terdapat 10 buah lokasi RSK yang berada di bawah JKM. Yang pertama iaitu RSK Kangar Perlis, RSK Kinta Perak, RSK Taiping Perak. Seterusnya, sambungan kepada RSK iaitu RSK Seri Iskandar yang berada di Perak, RSK Ceras di Selangor dan juga RSK Seremban di Negeri Sembilan. Seterusnya, RSK Cheng di Melaka, RSK Johor Bahru di Johor, RSK Kemuning di Kelantan dan RSK Bedong di Kedah. Kriteria
pemasukan. Pertama, tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kedua, tidak mampu menyara diri sendiri atau tidak ada sumber pendapatan. Ketiga, tidak mempunyai penyakit berjangkit. Syarat kemasukannya seterusnya ialah mestilah warga negara yang berumur 60 tahun ke atas. Selain itu, mereka yang mempunyai waris atau saudara mara sahaja. Syarat yang terakhir ialah berupaya mengurus diri sendiri. Saya Muhammad Firdaus bin Azlan. Saya ingin menerangkan kaedah kemasukan ke rumah seri kenangan melalui kaedah sukarela. Kaedah ini memerlukan pengisian borang yang lengkap untuk diproses menggunakan sistem EJKM dan dihantar kepada pengarah kebajikan masyarakat negeri untuk semakan ulasan dan sokongan. Selepas itu, permohonan tersebut dikemukakan kepada pengarah kebajikan masyarakat untuk pertimbangan kelulusan. Kelulusan kemasukan ke rumah seri kenangan bergantung kepada kekosongan tempat dan syarat-syarat yang ditetapkan. Permohonan ini adalah mengikut kaedah-kaedah bagi pengurusan rumah orang-orang tua 1983. Nama saya Muhammad Faris bin Azadi. Saya akan menerangkan kaedah kemasukan ke institusi warga emas rumah seri kenangan melalui perintah mahkamah. Kemasukan adalah melalui perintah mahkamah mengikut pertukan Akta Orang-Orang Papa 1977. Tujuan akta ini adalah bagi mengurangkan kejadian-kejadian seperti menangis, putus bayar dan sebagainya. Ia juga bagi menjaga dan memulihkan orang papa dan mengawal putus bayar. Saya Syazri Natasha binti Ahmad, nombor matrik S58030. Kebaikan membawai ibu bapa ke rumah orang tua ialah kehidupan mereka akan lebih teratur. Kesibukan anak-anak sering membuatkan mereka tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk menguruskan ibu bapa. Ada ibu bapa yang kelaparan di rumah apabila anak-anak pulang lewat daripada bekerja. Apabila ibu bapa ditempatkan di rumah orang tua, kehidupan mereka menjadi lebih teratur kerana ada pihak yang akan menguruskan kehidupan mereka dan memastikan segala kebajikan mereka terbela. Mereka tidak perlu lagi berlapar dan anak-anak boleh memberi sepenuh perhatian terhadap kerja tanpa menanggung perasaan bersalah. Kelebihan bagi menghantar ibu bapa ke rumah orang tua ialah dapat menghilangkan kesunyian. Sunyi dan warga emas bagaikan rakan karib. Setiap kali ditinggalkan oleh anak-anak mereka yang keluar untuk mencari rezeki, hanya kesunyian yang menemani ibu bapa. Situasi ini dapat diatasi dengan menghantar ibu bapa ke rumah orang tua. Di sana, mereka boleh bergaul dan berkongsi cerita dengan rakan-rakan sebaya. Sekaligus dapat menghilangkan kesunyian yang dialami. Selamat sejahtera, nama saya Sun Suel. Saya akan membincangkan isu semasa warga emas. Isu pengabaian warga emas merupakan isu sosial yang sering berlaku di Malaysia. Golongan warga emas yang terabai merupakan golongan minoriti yang tidak dipedulikan hak dan keperluan hidup oleh keluarganya. Pengabaian warga emas boleh berlaku dalam semua lapisan masyarakat, sama ada golongan kaya atau miskin. Terdapat dua jenis pengabaian yang sering berlaku di masyarakat, iaitu pengabaian fizikal dan pengabaian psikologikal. Contohnya, membiarkan warga emas terlantar di hospital tanpa waris yang datang melawat dan menjaga. Membiarkan warga emas hidup melarat, meraya-raya atau mengemis di jalanan. Tidak menghubungi atau melawat warga emas di pusat jagaan. Dan akhirnya, membiarkan warga emas dalam kesedihan dan kemurungan. Saya Muhammad Asfar bin Piramali. Saya ingin membincangkan tentang isu warga emas, iaitu isu penderaan warga emas. Isu penderaan warga emas kerap kali berlaku dalam kalangan masyarakat masa kini. Penderaan warga emas ini merupakan satu tindakan kasar atau yang memberi kesan yang negatif kepada warga emas tersebut. Penderaan ini terbahagi kepada banyak kategori, iaitu penderaan kewangan, penderaan fizikal dan penderaan psikologi. Antaranya ialah penderaan dengan memeras ugut dan mengambil wang ibu bapa. Ini memberi kesan yang amat negatif kepada warga emas, contoh dari segi psikologi, sehingga menjadikan mereka kemurungan dan juga mencederakan mencederakan anggota badan mereka. Dan di samping mereka juga akan terasa dipinggirkan dan diabaikan. Sekian dari kumpulan kami dengan tajuk Institusi Warga Emas, iaitu Rumah Seri Kenangan.